Kelas Ustaz Yusof. Oh. Minggu depan tak ada kelas. Oh. Basah. La haula wala quwwata illa billah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata 'ain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah kurnia dan bekalkan buat kita. Pagi hari penuh barakah ini sekali lagi dapat sama-sama kita hadir bertemu di IFC ini tak lain tak bukan atas satu tujuan, iaitu kita hendak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan jalan kita mempelajari kalam-kalamnya. Kita berharap doa Nabi SAW ataupun ucapan baginda terkenalah kepada kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dalam ramai-ramai kalian, orang yang paling terbaik, yang terbagus adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi fa insya-Allah moga-moga Allah Taala izinkan kita masuk ke dalam syurganya melalui pintu az-zikr. Amin ya rabbal alamin. Jom sama-sama kita sebutkan terlebih dahulu sebagaimana biasa urutan huruf hijaiyah. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء Hamzah, ya. Baik, alhamdulillah, inilah dia urutan huruf hijaiyah yang saban minggu kita sebut-sebutkan, yang saya kira kita semua di sini dah semakin mahir berkenaan dengan makhraj dan juga sifatnya, dan tolong pastikan makhrajnya iaitu tempat keluarnya betul dan juga sifat hurufnya juga tepat supaya bacaan Al-Quranul Karim kita menjadi lebih tepat sebutannya sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan. Jom kita sambung hari ini pada Iqra' berapa? 2 muka surat? Apa yang atas sekali dia tulis? Kita punya isi sama ke tak sama? Muka surat 4 lah. Jara ya. Okay, kalau Iqra' kita ni muka surat yang keempat. Betul tak? Iqra' 2 muka surat 4. Okey, jom sebut sama-sama. Jara, jara, hajara, baja, jaba, khada, nada, saja, hawa, khaza, yata, naja, haya, jasa, yasha, masa, rasa, yadha, khata, zana, da'a, ghaza, nafa, yaqa, jaka, khala, ya, hadza,
yatama, najaha, jaya. Baik, macam yang kita dah bagi tahu, Iqra satu dulu, huruf-hurufnya terpisah. Jadi bila masuk Iqra 2 ni, huruf-hurufnya start bersambung. Tapi still semuanya berbaris atas. Sepatutnya senang lah. Tapi senang-senang dia pun, pelajaran paling penting untuk sebut dengan tempat keluar betul makhraj, dengan sifat hurufnya betul. Tebal ke nipis? Kena muncung ke tak payah muncung? Yang tu yang sebenarnya pelajaran dalam Iqra 2 ni. Macam yang first kali tu. Jara. Ramai di kalangan kita bila sebut jara ni, kadang-kadang dia suka ro. Dia suka muncungkan bibir pada huruf jim. So tak betul. Sebab jim, macam kita dah pernah tanya dahulu, dia keluar dekat mana? Jim. Tengah-tengah lidah. Dia langgar langit atas. Jik. Itu tempat keluar jim. So dia tak berhajat langsung kepada bibir. So tak perlu kita jaro. Tak betul. Ni saya kata, ada orang kata, alah Ustaz Iqra ni senang lah. Memanglah senang pasal kita baca dengan emosi. Tapi kalau baca dengan ilmu, maka kita akan dapat tengok ramai di kalangan kita salah sebenarnya. Hatta imam-imam dekat surau ataupun masjid. Jadi sebab itu, ro sekali lagi kan. Ro. Berapa ramai orang baca ro. Pasal dia kata untuk tebal kena muncung. Tak. So kita kena training lidah kita langgar langit bahagian atas dan belakang sikit. Maka kita kena gemukkan ro. Mana ada muncung. So kita boleh sebut jaro. Sebut. Sebelah dia kan. Hajaro. Kan. So dia kadang-kala ada orang ha ni dia pergi tukar dengan ha simpul. Jadilah hijrah. Padahal dekat sini maksud dia batu. Hajar. Hajarul Aswad kan. Hajar batu. So kalau pakai hajar, pakai ha simpul, maksud dia lari ke tak? Lari jadi hijrah. Dia telah pun berpindah hajar wa ghadar, dan dia telah berlalu. Nampak tak jemaah? Sebab tu bahaya kita asal bunyi sudahlah. Okey, tak nak macam tu. Okey. Ramai-ramai baca sampai habis. Bawah dia tu. 1 2 3. Baja, jaba, khada, nada, saja, hawa, khaza, yata, naja, haya, jasa, yasha, masa, rasa, yada, khata, zana, da'a, ghaza, nafa, yaqa, jaka, khala, ya, hadha, yatama, najaha, jaya, sada, syara, nampak? Yang hujung ni pun sya ni pun ramai orang suka sebut. Dia suka muncung. Ro pun ro. So tak betul. Kita kena syara. Bawah dia pun. Soda. Huruf sod kan. Ramai orang akan so. Tak sedap. So dia kena so. Sebab huruf sod keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang. Gigi bawah. So sifat dia tebal. So kita baca so. So. Dia tak berhajat kepada so. Sekali lagi. Soda. Sebelah dia. Doro. Kan? Dua-dua ni pun ro pun jangan muncung. Dot pun jangan do. Tak nak. Sebab dot ni cara nak sebut dia macam mana? Seluruh lidah. Kalau kita bagi hujung lidah dia akan jadi dal yang digemukkan. Kita tak nak dal yang digemukkan, kita memang nak do. Semua ni kena pergi ke atas. Doro. Sebab tu bila kita sebut waladdo, kita rasa semua ni kena waladdallin. Kalau bagi kat depan je takut jadi waladal. Jadi huruf dal nanti kan. Hati-hati. Okey, bawah. Sana, basa,
syata, masa, thara, soha, nama, adza, saya, sola, ghawa, syaqa, nadha, dhafa, طه نزا قوكا خاشا نذا صدا جما شاء يا يضا. Okey, still sama juga perbahasan dia macam muka surat 4 tadi, bukan cerita senang ataupun susah, asal dia memang senang. Cuma macam mana nak sebut dengan betul dan tepat. Ramai-ramai ambil baris ketiga, sana, 1 2 3. Sana, basa, syata, masa, thara, soha, aza, saya, sola, ghawa, syaqa, nadha, dhafa, taha, naza, qaka, khasha, nadza, jama, sya'a, yadha. Jom kita pergi musyak terakhir lah. Dia ada sambung 3 perkataan, 3 huruf. Sebut. Ada, ada, ba'a, ba'a, ba'ada, ba'ada, ra'ata, ta'ara, atara, rata'a, abasa, sa'aba, yaghada, ghayada, hadzara, ja'ala, syataka, nabagha, ghayaza, thaghafa, ataqa, mana'a, thaqala, nazama, rahaqa, wasa'a, azala, na'asa, ghawada, yaghada. Tayyib, barakallahu fikum. So dekat sini kita dapat tengok dah start sambung 3 huruf. So mata lebih nak kena fokus. Baik, baris ketiga ra'ata sampai habis. 1 2 3. Ra'ata, ta'ara, atara, rata'a, abasa, sa'aba, yaghada, hadzara. Bismillah. Nabagha, ghayaza, thaghafa, attaqa, mana'a, thaqala, rahaqa, wasa'a, azala, na'asa, ghawada. Baik, barakallahu fiikum. Yang last kali ya ghadha tu berapa huruf yang tebal?
Dua. Ya. 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 Nipis ke tebal? Nipis. So jangan terkesan dengan kedua-dua huruf sampai terbaca yo. Yo, rodo. Nanti salah bunyi dia. So bunyi dia mesti bunyi ya. Jangan selalu terkesan. Okey, tutup buku Iqra kita. Oh, sorry, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Barakallahu fiikum. Silap. Baik, kita sambung pada surah. Itu hari dah habis Al-Ma'un. So hari ni pendek. Al-Kautsar. Okey, jom. Buka Al-Quran kita muka surat berapa? 602. Ayat bawah sekali Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. So kalau kita sempat habis awal, kita pergi kepada surah Al-Kafirun juga insya-Allah. Jadi baca sama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah ini salah satu surah juga yang diakhiri dengan huruf Ra. So kalau orang tanya surah apa yang akhir dengan Ra, dia kata surah Al-Kautsar. Satu lagi? Maryam. Jauhnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita dah lepas dah itu hari. Semua mati dengan huruf Ra. Nak bagi tahu begitulah i'jazul Quran, bahasa Allah Taala sangat puitis. Daripada Al-Quran inilah kita belajar berkenaan dengan adanya syair, ada puisi, ada pantun yang di hujung-hujungnya kalau bunyi sama-sama tu dia nampak macam indah didengar dan disebut-sebutkan. Jadi maha baik Allah Ta'ala dan juga maha hebat Allah Ta'ala. Allah datangkan satu surah yang sangat pendek tapi ucapan Allah Ta'ala sangatlah indah. Baik. Sebelum kita pergi dengar kepada seorang-seorang baca 3 ayat ini, saya sebagaimana biasa suka nak sentuh berkenaan dengan hukum hakam tajwid supaya tak perlu kita nak sentuh banyak-banyak sekejap lagi dalam pembacaan. First thing first, inna, dekat situ ada nun yang bertanda sabdu, maka hukum dia adalah apa nama hukum dia? Dengung. Nama dia wajibul gunnah. Bila wajib maknanya ada diskaun tak? Tak ada. Dia bukan harus, dia bukan sunat. Dia wajib dengung. Berapa harakat? 2 minima, 3 selamat. Jadi ambillah jalan selamat. Naikkanlah jari kita 3. In. So baru lepas na tu. Okey, na tu pula ada alamatul mat. Apa maksud alamatul mat? Tanda panjang yang macam bulu kening, macam ombak tu. So kalau kita jumpa yang itu, sama ada dia 4, sama ada dia 5 ataupun dia 6. Bila dia akan jadi 6? Saja soalan keluar sikit topik. Bila dia akan jadi 6? Baik. Salah satu tu betul juga. Tasya jadilah 6. Okey. Bila yang betul-betul dia jadi 6? Kalau lepas tanda tu, ada sabdu. Ada sabdu lepas tu. Tapi dalam ayat ni tak ada lah. So bila yang ada waladdall, atas lam tu ada sabdu. Jadilah dia 6 harakat sebab nama dia mad lazim. Jelas ataupun tanda mat alamatul mat tu akan jadi 6 harakat bila
bila kita mulakan fawatihus suwar, kita memulakan awal-awal surah dengan huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim. 6 harakat. Nampak tak keadaan dia? Okey. Jadi dekat sini bila lepas alamatul mat tak ada tanda sabdu menunjukkan kita kena baca 4 atau 5 harakat. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Ni. Hamzah keluar dekat mana? Batang tekak paling bawah. Jangan tebalkan dia. Je. Ain pula keluar dekat tengah-tengah tekak. So dia kena langgar terus. Tapi tak boleh baca lama macam tu lah. So kita kena langgar. Yang penting kena rasa. Jangan kat hidungnya tak jadi. Ataupun hamzah dua-dua inna a'taina tak betul juga. So dia punya bunyi a'taina. Huruf ta keluar dekat mana? Hujung lidah, langgar belakang gigi, atas. Sifat tebal ke nipis? Tebal. So tak boleh baca inna a'tai. Kena baca tebal. Inna a'tai. Nakal kautsar. Kau ada waw dekat situ, kita pun muncung lah. Kal kau. Muncung tu betul. Kemudian sar. Ra ni yang kita bahaskan pada pertemuan-pertemuan yang sudah. Bila ra duduk dekat hujung perkataan dan kita nak berhenti kepada ra tu, kena tengok huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia baris apa? Kalau baris bawah, ra tu akan sangat nipis. Tapi kalau sebelum dia berbaris atas ataupun depan, dhammah, maka dia akan jadi sangat tebal. So bunyi dia sekarang ni bukan kausar. Dia bukan bunyi macam tu. Bunyi dia kena kausar. Ada beza tak bunyi? Sar, saur. Ada bunyi, ada beza bunyi. Saur. So dia tak bunyi sar. Dia kena bunyi gemuk ra tu. Bukan sa yang tebal. So jangan baca pula kal kausar. Sor tak betul. Dia kena bunyi saur. 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 Nampak tak? So kita kena bunyikan dia orang ni. Okey, ayat 2. Fa salli, huruf fa ni macam kita dah sebut selalu, gigi arnab kena duduk atas bibir bawah. Dan angin kena keluar. Fa. Rasa tak? Okey, kemudian sad, hujung lidah langgar belakang gigi bawah dan sifat dia tebal. Fa so, fa so. Kalau tak tebal nanti jadi fasa. Fasalli lirab. Habis. Habis semua dia nipiskan fasalli lirab. Okey, so sad tu kena gemuk. Fasalli lirabbika wanhar. Okey, lirab. Ra tu baris atas kena tebal. Ra. Jangan bunyi lira. Lira. Okey, wanhar. Ra tu sekali lagi kita nak berhenti dekat dia, tengok huruf sebelum dia berbaris apa? Atas. Jadi dia kena tebal. Jangan baca wanhar. Tak sedap. So dia kena tebal. Wanhar. Wanhar. Kadang ni surah favorite baca kan? Solat Zuhur dengan Asaran. Susah juga je, tapi favorite baca. Tak, sebab sebelum ni kita baca dengan asal bunyi je, asal dengan emosi saja. Aku dah hafal dah surah. Tapi sebenarnya nak baca surah Al-Kautsar ni sebenarnya tak semudah yang disangka. Sebab ramai orang dia tak bagi hak-hak huruf. Ayat last. Inna, atas nun tu ada sabdu, kena wajibul gunnah. Syani'aka huwal abtar. So sekali lagi, abtar. Dia tak bunyi abtar. Dia tak bunyi macam tu. Abtar. Tar. Tar. Jangan tor pula. Tar. Abtar. Cuba sebut. Abtar. Dia kena laju. Jangan baca panjang pula. Dia kena handbrake semua ayat-ayat ini. Okey. Kita dengar setiap orang baca dan kita tengok kepada tafsirannya insya-Allah. Astagfirullah.
Kenapa macam tersakta-sakta? Jalan je. Minasyaitonir rajim. Tahu? Jam wanhar. In dengung. Abtar. Bagus. Belakang. Silakan. Okey, berhenti sekejap. Sebutan lancar. Cuma shin tu dia tak jadi minasyai. So dia kena tekan minasyaitan. Belanja bunyi shin. Bagus. Okey, sekejap. Jangan. In. Bawah i. In. Okey, sekejap. In tu panjang sikit, na tu kena lagi panjang. Tak berapa panjang lagi. Na tu panjang lagi. Biar 4 atau 5 harakat. Okey, sor tak nak. Kaus, gigit lidah. Sar, gigit lidah. Sa. Itu. Sar. Baru bunyi dia. Sekali lagi. Apa-apa pun gigit lidah. Pasal nanti takut bertukar dengan sin. Sin tak gigit lidah. Sa gigit lidah. Dalam huruf ni, huruf apa tu? Sin ke sa? Sa. So, sa ni bunyi dia nipis je. Dia tak bunyi so. Dia bunyi sa. Kal kausar. Okey, sambung. Tak nak hor. Har. Ha tajam. Tak apa. Fasal gemuk lagi. Har. Abtar. Syukran. Belakang. A'tai. Bunyi tai tak? A'tai. A'tai. Tai. Tak nak for. Sar. Sa tu nipis, ro yang tebal. Sar. Boleh? Baca je. Fasal. Abtar. Saya risau. Ro tu tebal, kita takut ta tu jadi tor. Ro kena bunyi. Betul. Kod mana pun kita nak berhenti, dia ro tu mesti ada sifat getar, tikrar tu. Kan? Macam kita baca wal asr kan. Innal insana lafi khusr. Dia kena kalau khus habis, salah terus. Sebab ro tu tak bergetar. Kat sini semua kena bergetar. Tambah-tambah sebelum dia semua baris atas lagi. Dia? Pasal dia tebal. Betul. Tapi inilah nikmat baca Quran dengan tepat. Kalau baca Quran asal bunyi je, kita pun tak tahu bacaan kita betul ke tak betul. Kalau sengaja-sengaja membiarkan diri dalam posisi tak nak ambil tahu,
dia boleh dianggap berdosa lah. Pasal tak ada ilmu yang lebih utama daripada untuk kita dapatkan dalam hidup ni selain keutamaan Quran. Sebab dalam Quran ni memang Allah Ta'ala cabar. Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Dua kali Allah Ta'ala cerita kat kita, Allah tanya. Dalam banyak-banyak ucapan atas muka bumi ni, ucapan mana yang paling jujur kalau bukan ucapan Allah? Dalam banyak-banyak kata-kata mana yang paling jujur kalau bukan kata-kata Allah? Allah Ta'ala cabar. Cuba bawa lirik-lirik lagu, bawa dialog-dialog berkenaan urusan cinta dan semisalnya, silap-silap tukang yang menyanyikan lirik tu pun mati bunuh diri. Silap-silap orang yang menulis kalimah-kalimah cinta tu pun macam Shakespeare dan semisalnya pun kadang-kala mati dalam keadaan tak aman pun jiwa dia. Tapi bila Allah Ta'ala kata dekatlah dengan kalam aku, nescaya kalian akan mendapatkan yang namanya bahagia. Kadang-kala, sebab tu ada dulu kan tajuk satu lagu tu kan, cinta itu ketawa dan air mata. Betul tak? Pernah dengar tak? Tajuk lagu lah. Itu tajuk lagu. Lagu lama lah, 90-an. Rock kapak kan. Dulu saya membesar 80-an 90-an kan. Jadi kita membesar dengan mendengar lagu-lagu itu. So tajuk dia pun cinta itu ketawa dan air mata, nak bagi tahu bagaimana falsafah orang-orang dahulu bila tulis lirik itu pun dia orang ada jiwa. Sampai hari ini kalau terdengar pun kita boleh menjiwai, tapi kalau boleh buanglah, janganlah dengar. Tapi sayangnya, bukan sayangnya lah, kadang-kala kita ni pergi kedai makan dia pasang. Kita nak elak tapi terpaksa dengar juga dan akhirnya terikut menyanyi juga. Tapi tak berbunyi je lah. Tapi dia lalu kat. So cinta itu ketawa dan air mata, betul-betul kalau kita sayangkan Allah Ta'ala pun ada time kita senyum, ada time kita kena nangis. Sebab itu Nabi SAW pernah kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kalian ni kalau tahulah apa yang aku tahu, kalian mesti banyak menangis, kalian mesti sikit ketawa. So maksudnya Nabi nak bagi tahu memang hidup ni berhajat pada cinta, dan cinta itu ada ketawa, cinta itu ada air mata. So kalau nak kata tadi salah ke tak salah kita ni, kita first kali bawa lah hati kita ni cinta kepada Quran dulu. Nanti insya-Allah kita satu waktu kita akan ketawa, oh alhamdulillah aku berbahagia dengan bacaan aku sekarang, dan kita akan menangis, kenapalah lambatnya aku kenal bacaan yang sebetulnya. Kan? InsyaAllah. Okey, belakang. Barakallahu fiik, silakan. Bagus. Tak panjang kan? Sekali lagi boleh? Wanhar.
Barakallahu fikum. Jom kita baca sama-sama. Start dengan a'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, sekejap lagi. Semayang zuhur ke semayang asar ke, kita baca inna a'taina ni cuba baca tenang-tenang macam kita belajar sekarang ni. Slow-slow je baca bagi dia punya hak-hak tu. Nanti kalau tak kita inna a'taina kal kautsar fasalli dia laju je, dah kita tak feel. Tapi kalau kita baca slow, kita akan dapati nikmatnya baca Quran ini. Sebab sebutan tu kena tepat semisal yang Allah turunkan. Okey, pendek cerita, jom kita tadabbur isi dia. Surah ini di antara surah yang paling pendek Allah Azza wa Jalla pernah turunkan selain daripada surah Wal Asr. Dan ada satu yang lain pun surah yang pendek macam Li'ila fi Quraisy idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kiranya hak inilah yang rasanya paling pendek lah. Kalau kita semua baca pun tar pendek je cara sebut dia. Okey, surah ini diturunkan di Makkah. Disebut Makkiyah. Padanya ada berapa ayat? Ada 3 ayat sahaja. Tapi mengandungi perintah yang sangat agung. Okey, first Allah Azza wa Jalla berfirman, inna, sesungguhnya kami. Kami dekat sini bukan nak bagi tahu Allah ramai. Tapi kami di sini nak bagi tahu betapa Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa nak sebut apa Allah nak sebut. Ini pendapat jumhur. Aku nak sebut ini ke? Aku nak sebut inna ke? Nahnu ke? Ini maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya dipanggil lit ta'zim, untuk menampakkan keagungan Allah Taala. Kadang-kala Allah guna lafaz ini, kadang-kala Allah guna lafaz inna. Tapi ada satu pendapat yang dhaif. Dia katakan bila Allah Ta'ala sebut inna, Allah Ta'ala nak bagi tahu kami ni, Allah bagi dekat Jibril, Jibril bagi dekat Muhammad. So maksudnya macam kami ni Allah dengan, tapi pendapat ni ramai salafus soleh tolak. Dia kata kerana Allah sebenarnya langsung tak berhajat pada Jibril pun. Tapi pasal Allah Ta'ala telah pun menciptakan malaikat-malaikat dan Allah Ta'ala telah tentukan tugas-tugas mereka, maka memang itulah tugas Jibril. Memang untuk sampaikan wahyu saja pada semua Nabi. Jadi bila Allah guna inna tu, sebenarnya bukan nak bagi tahu kalau tak ada Jibril, wahyu tak sampai pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pendapat ini dia sebahagian besar tolaklah, mendhaifkan, takut. Habis tu apa jawapan yang paling tuntas? Yang nombor 1 tadi. Maknanya kata Allah boleh sebut apa yang Allah nak sebut dalam Quran ni. Dan semuanya valid, tak tertolak. Okey, so yang pertama inna. A'tainaka, maksudnya kami telah pun memberikan kepadamu. Ka dekat sini siapa belajar bahasa Arab, dia dipanggil dhamir mustatir. Dhamir mustatir ni maksudnya lil mukhatab, orang tu ada kat depan mata. Faham tak? Tapi walaupun Allah Ta'ala tak cakaplah depan muka Nabi, tapi nak bagi isyarat ka ni dengan hum, jauh hum lagi lah. Hum tu maksudnya mereka. Mereka ni kita tak nampak, betul tak? Ataupun dia. Bila kita sebut dia, kita nampak ke tak nampak? Dia. Kat luar sana, nampak ke tak nampak? Tapi kalau saya sebut awak, kamu, saya, so maksudnya lil mukhatab tu orang yang ada kat depan muka. Jadi Allah kata, apa tu? Dia bukan fi'il, dia dhamir dia panggil. Dia panggil dhamir mustatir, kata ganti nama. Fi'il ni perbuatan. Yang a'tainaka tu baru perbuatan, baru fi'il. Faham tak? So perbuatan kami memberikan kepadamu. Apa kami beri kepadamu? Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ada 2 pengertian besar. Satu, Kautsar itu datang daripada perkataan kasarah. Apa maksud kasarah? Datang daripada perkataan kasir. Banyak. So kasarah ataupun jamak dia Kautsar, kami telah berikan kepada engkau duhai Muhammad nikmat yang pelbagai. Nikmat yang banyak. Ini pendapat pertama. Kan? Saya sebut tadi Al-Kautsar.
Al-Kautsar dia datang daripada perkataan kasarah. Kasaratun. Kasarah, Al-Kautsar. So kasarah ni dia bawa kepada kasir tadi. Kasir ni lawan dia qalil. So maksud kalau kasir ni banyak, kasarah ni banyak. So kami bagikan kepada engkau wahai Muhammad banyak apa yang banyak? Nikmat-nikmat yang banyak. Di antara nikmat-nikmat besar yang Allah Taala bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam macam kita semua sedia maklum, macam yang terdapat dalam surah Wad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa nikmat pertama Allah bagi kepada Nabi? Penjagaan. Awa. Itu penjagaan. Wa wajadaka dhallan fahada. Nikmat kedua aku bagi hidayah pada engkau. Wa wajadaka ailan fa'agh. Aku bagi kekayaan kepada engkau. Ini nikmat yang banyak Allah Taala bagi. Al-Kautsar. Satu tadi apa? Penjagaan. Siapa jaga Nabi? Lepas mak Nabi pejam, Abdul Muttalib. Lepas tu siapa jaga? Abu Talib. Nampak? Allah bagi penjagaan sampailah Nabi dijantik jadi Rasul. Nombor dua Allah bagi apa? Hidayah. Fahada. Nombor tiga Allah bagi apa? Kecukupan ataupun kekayaan. Jadi kasar inna a'tainakal kautsar. Kita pun kata apa yang banyak Nabi dapat ni? Nabi dapat penjagaan. Saat diusir daripada Mekah, saat diusir daripada Taif, Nabi dapat penjagaan orang-orang Madinah pula. Bagi negeri mereka pada Nabi. Kemudian Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Nabi SAW. Hidayah ni benda paling penting dalam hidup. Kalau tak ada hidayah ni naya kita. Dan yang ketiga, kecukupan. Dalam hidup ni pun kita sangat berhajat pada cukup je sebenarnya. Betul tak, Dik? Kalau duit ada 1 juta sekarang pun, tetap juga makan paling banyak pun 2 pinggan je. Air paling banyak minum pun 2 gelas saja. Lepas tu kita kerja nak pergi tandas sajalah. Kan? Tidaklah dengan ada 1 juta tu makna katanya, makan tak payah nak makan yang lain dah. Tak payah pergi tandas dah. Tak. Sebab tu hidupnya hanya berhajat pada cukup. Macam pagi ni kan. Kadang-kadang kita tak berhajat pun kepada pembacaan Quran yang banyak sampai 7-8 muka surat. Biar 3 ayat, tapi dia cukup untuk kita mengerti dan kita boleh bergerak dengan ayat-ayat tu. Itu sebenarnya nikmat. Tapi kalau dapat banyak, ustaz saya dah khatam. Cuba syarah inna syani'aka wal abtar. Alamak. Tapi khatam 2 bulan sekali. Faham tak? Saya juga ramainya orang macam ni. Kan? Saya selalu test itu je. Dia kata, ustaz alhamdulillah, saya dalam tempoh 5 hari ni saya dah habis 15 juzuk dah. Saya kata, Masya Allah. Habis setiap tahun berapa kali khatam? Banyak kali ustaz, lebih 5-6 kali khatam. Inna syani'aka huwal abtar, maksud apa Saya tak tanya terjemahan, saya tak tanya tafsiran, saya tanya maksud je. Tolong bagi makna je. Inna syani'aka huwal abtar. Tak tahulah ustaz. Tak tahu. Saya tidak meremehkan dia, tapi saya nak bagi isyarat sebenarnya ada benda yang lebih utama daripada asyik khatam. Sebab kadang-kala saya kurang selesa bila ada orang jumpa tu dia punya cerita tu, hari ni saya dah selawat 12,000 kali. Hari ni saya dah baca zikir istighfar ni 1,000 kali. Saya macam pandang muka dia, so what? Kau nak cerita apa dengan aku ni? Faham tak? Lebih baik kita buat 10 kali ataupun 33 kali tapi tak bercerita kepada orang. Daripada kita beramal beria. Sekali lagi ditanya pula, kau dah berapa kali? Untuk apa nak tanya-tanya ni? Faham tak? Dulu saya ada satu kawan yang setiap pukul 4 pagi dia akan hantar mesej. Assalamualaikum, salam tahajud. Tu dia. Salam tahajud. Saya PM dia, saya kata jangan buat perangai macam ni, hilang pahala kau nanti. Tapi aku bagi motivasi, tak, kau sedang cerita kebaikan kau. Tu je. Itu je. Tak payah kejut orang macam tu, orang tak bangun pun. Salam tahajud ni tak payah pun. Buat sendiri je. Faham tak? Nak kejut orang, telefon seorang-seorang. Dah mangkit belum? Yang tu okey. Assalamualaikum, salam tahajud. Sekejap lagi, kita pula reply pukul 6 pagi. Ataupun pukul 5.50 pagi. Dia bagi pukul 3 pagi. Sekejap lagi dia akan komen. Boy lewat mangkit.
Faham tak? Jamaah tak boleh. Jangan. Sembunyikan amal-amal soleh. Betul. Sembunyikan amal-amal soleh untuk kita cerita amal tu kepada Allah. Jangan cerita kat manusia. Jangan. Nanti kita akan tak ada benda nak cerita dengan Allah lagi dah. Kan? Tak ada benda kita nak cerita dengan Allah lagi lah. Banyak benda kita nak kena sorok-sorok kan. Sebab tu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Ustaz Yusof minta sangat saya ajar kitab tu. Tapi dalam kitab tu memang Imam Nawawi sendiri kata hendaklah engkau mengajar dirimu dan juga kepada anak-anak muridmu agar senantiasa menyembunyikan amalan. Baik kecil ataupun besar. Yang terzahir ataupun yang batin. Sembunyikan. Jangan cerita semua. Hari ni saya dah istighfar 2000 kali. Saya happy orang boleh istighfar. Tapi bila disebut jumlah-jumlah tu kita risau pada dia tu. Dengan kita, mungkin dia percaya kat kita, tapi bila dia jumpa dengan orang tidak terpercaya, bahaya. Dia orang kata, malah lepak dengan dia, bajet bagus. Jadi duduk-duduk tanya kita zikir berapa kali. Dia tak boleh gitu. Okey, itu Kausar yang pertama. Kausar yang kedua, yang pendapat paling masyhur, Kausar ini adalah telaga. Telaga. Dipanggil juga sebagai Al-Haud. Apa dia? Al-Haud. Dipanggil juga dengan nama Al-Haud. Ni dia. Al-Haud. Telaga. So Nabi kata, ana bintidharikum fil haud. Aku menanti kalian di telaga kelak. Dekat telaga ni lah di mana Nabi bila nampak saja umat Nabi sampai, Nabi happy sangat. Soalan dia yang macam kita dah pernah tanya dah dahulu. Macam mana Nabi kenal yang datang tu umat Nabi SAW? Cahaya apa? Cahaya wudu. Cahaya wudu. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dia kata makruh lepas ambil wudu engkau lap dengan kain kering. Makruh. Pasal itulah glow in the dark yang akan keluar cahayanya dalam kegelapan akhirat. Faham tak? So Nabi akan kenal umat Nabi ni pada kejauhan tu, Nabi nampak dengan adanya asar wudu. Nabi kata asar kesan wudu ni macam ghurran muhajjalin, bagaikan ladam kuda. Kalau dia berjalan tu, kita takkan kata tu bunyi gajah. Kita takkan kata tu bunyi katak. Kita takkan kata tu bunyi rusa. Betul tak? Kalau kita dengar kuda berjalan ataupun berlari, kita akan kata tu bunyi kuda sedang berlari. Kedegup. Memang itu bunyi kuda. So Nabi kata, macam itulah aku kenal kalian. Sebab itulah asar wuduk kalian. Kesan wuduk kalian. Jadi sebab itu, Nabi sendiri pun mengajarkan kepada kita, famay yastati' an yatil fal yatil. Au kama qala. Nabi kata barang siapa yang boleh memperpanjangkan wuduk dia, panjangkan wuduk dia. Apa maksud panjangkan? Melebihkan, memperbaguskan. Sebab tu kalau Abu Hurairah punya fiqh, ambil wuduk, basuh tangan, kalau kita sampai mana? Sampai siku. Abu Hurairah sampai bahu. So dia basuh sampai atas. Punyalah nak boleh memperpanjangkan tu, panjangkan wuduk. Tapi poin dia jangan sampai membazir. Jelas tak? Sebab Nabi SAW dalam sebagai asar, Nabi mengambil wuduk kurang daripada 1 botol pun. Kita pula kalau buka kepala pipe tu macam banjir lah. Punyalah kata, kenapa air ni kecil sangat. Tapi Nabi SAW dalam sebahagian asar, Nabi mandi wajib pun pakai 2 gantang aja. Tak banyak pun. Kalau ambil wuduk pakai 1 mut aja pun, 1 cupak aja pun. So sikit. Sebab tu tentera-tentera Malaysia memang diajar 1 botol ini untuk ambil wuduk 5 waktu. Mestilah boleh. Sebab syarat ambil wuduk air kena mengalir. Itu aja. Dia bukan berhajat pada banyak. Kita tuang, dah bertakung dekat tangan kita, kita pun curah daripada atas dahi ni air tu mengalir tak? Sapulah. Habis cerita. Betul? Kita tuang lagi. Dia bertakung kat tangan kita, kita pun gerakkan ke bawah, dia turun. Mengalir tak? Sapulah sampai ke ujung. Faham tak? Sama juga ke rambut. Kita pun basah-basah, kita pun 1, 2, 3, masuk telinga terus. Lepas tu kat kaki pun sama juga. Tuang, bila dia mengalir je, kita pun terus menyela-nyela di bahagian jari ni. Yes. Kurang lebih sikit aja pun. Tapi
Pasal kita punya negara memang negara kaya dengan sumber hasil bumi dan juga banyak air. Kan? Mungkinlah ada sesetengah tempat, sesetengah negeri itu Allah Ta'ala ujilah air dia mungkin berkeladak ke ataupun air dia kurang. Tapi so far kita duduk kat KL Selangor ni, air ada lah kot. Kan? Cuma Selangor pun sama juga lah. Kalau apa? Betul, betul. Betul. Jadi tak puas. Yang tu nak kena didik supaya sedikit yang puas. Kan? Betul tak? Itu bagi qanaah tu kan. Ada sedikit tapi bersyukur. Dan Nabi SAW pernah riwayatkan, Nabi ajar pada para sahabat, janganlah kalian memazir walaupun mengambil wuduk di sungai. Kalau kita fikir logik akal, sungai ni air dia. Tapi Nabi kata jangan membazir. Maksudnya ambil ikut kadar keperluan sahaja. Jangan sampai 18 kali pam muka ni. Tak payah. Dia tak berhajat pada itu. Okey. Tadi kita kat mana tadi? Al-Haud. Okey. Jadi Al-Kautsar ini pula, kalau kita tengok dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dia adalah sebuah telaga yang panjangnya selama sebulan perjalanan dan luasnya pula selama sebulan perjalanan. Oh, besar ke tak besar telaga ni? Besar, sebulan perjalanan. Besar dan juga luas. Kemudian Nabi kata apa lagi? Ma'uhu ahla minal asal. Airnya jauh lebih manis daripada madu. Wa abyad minal laban. Lebih putih daripada susu. Faman syariba minhu falam yazma' ba'dahu abada. Siapa minum je air telaga Kautsar ini, dia tak akan pernah haus selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi. Ini dia punya apa? Sifat-sifat yang Nabi cerita Kautsar ini. Kautsar ini dia punya sifat dia, satu apa? Putih daripada susu. Nombor dua, manis daripada madu. Dan nombor tiga, siapa yang minum tak akan haus selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW menyatakan jumlah gelas yang terdapat dalam telaga ini adalah sebanyak bintang-bintang di langit. Allah. Jadi sebenarnya memang gitu. Kita jamaah, kita berdiri lama, duduk lama pun kita haus. Betul tak? Jadi kita sangat berhajat kepada tak kisahlah jus ke, mineral ke, susu ke untuk hilangkan dahaga ni. Jadi kiamat ini kita semua sedia maklum. Memang Nabi sendiri isyaratkan satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun dekat dunia. Panjang tempoh dia. Dan kita senantiasa berharap Nabi kata, aku menanti-nanti kalian di haud, di telaga aku. Tapi sayang, 1000 kali sayang Nabi sebut di sana dalam tafsir surah Al-Kautsar ni lah Nabi cerita apa? Al-Imam Ibn Katsir datangkan hadis ketika Nabi nampak segerombolan umat Nabi sampai tiba-tiba ada malaikat yang halau. Kona kiri, kona kanan, bukan sini, bukan sini. Jadi dihalau, tak dibenarkan minum. So Nabi pun mengadu dekat Allah Ta'ala. Nabi kata, Ya Rabbi innahum min ummati. Tapi tu umat aku tu. Awak mereka tak dibenarkan minum daripada air telaga ni. Aku sayang kat mereka. Aku nak mereka minum semua air ni. Maka Allah pun kata, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ يَا Muhammad. Sesungguhnya engkau langsung tak mengerti selepas kewafatan kau apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang kau ajar, mereka malah tinggalkan ataupun mereka menokok tambah. Nampak tak? Ni yang kita kata kadang-kadang sebahagian orang dia allergic dengan perkataan bid'ah ni. Tapi inilah kata kunci kenapa umat manusia kena halau daripada minum daripada air telaga Kautsar. Nampak tak? Jadi sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita salah seorang di kalangan hamba-hambanya yang diizinkan untuk minum di telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dah jelas tak benda ni? So Nabi SAW sifatkan jumlah gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit dari segi banyak dan juga gemerlapannya. Kadang-kadang kita nampak bintang-bintang tu bercahaya kan. So cawan-cawan tu pun sifat dia bercahaya bagaikan bintang di langit. Siapa pun yang meminum satu kali tegukkan dari air telaga ini, dia tak akan haus selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka min an nashraba min hadzal haud. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami pohon kepadamu, moga-moga dengan pembacaan kami di hari ini golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang dapat minum daripada telaga ini. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dengar baik-baik.
Bila Allah Azza wa Jalla bagi sesuatu, Allah Ta'ala akan minta sesuatu. Dia istilah dia macam, apa kita panggil bukan sistem butter. You give me, you get back. Adalah kita panggil business. Sebab Allah Azza wa Jalla sendiri memang memaklumkan barang sesiapa yang berbisnes dengan Allah Ta'ala tak akan pernah merugi. Siapa dia orang-orang yang bisnes dengan Allah tak akan pernah rugi? Siapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surah Sof. Surah Sof, ayat tak ingat. Tak apa, nanti kita cari ayat tu. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Salah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah. Sesungguhnya orang yang rajin baca Quran, sesungguhnya orang yang mendirikan salat, sesungguhnya orang yang memberikan infak ataupun zakat, sama ada dalam keadaan terang-terang ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sedang mengadakan perdagangan dan bisnes dengan Allah. Bisnes tu tak akan rugi. Siapa dia? First, orang yang Alhamdulillah, hari ini kita tergolong di kalangan orang yang sedang berbisnes dengan Allah. Dan Allah kata, kau takkan rugi bisnes dengan aku. Takkan rugi. Sebab dalam dunia ni tak ada satu perniagaan yang confirm takkan. Semua akan sirna, semua akan hilang. Pernah dengar Toys R Us? Kan? Yang jual mainan-mainan tu kan. Dulu kalau kecil-kecil kita duk dengar nama dia sangat gah. Tapi hari ni pergilah mana-mana Toys R Us tu akan ada sale dan bagaikan retak menanti belah ataupun menanti mati saja. Kita tak katalah Toys R Us semata-mata. Kita pernah dengar nama Fuji Film, kita pernah dengar nama Konica, kita pernah dengar nama Kodak. Apa lagi nama-nama besar. Mana mereka hari ini? Aina haula? Mafish. Ada. Semua pakai phone. Dulu kita dengar Sony ada handycam. Hari ni orang nak buat video pun pakai iPhone aja. Betul tak jemaah sekalian? So, aina haula? Tak ada benda bisnes dekat dunia ni yang memang dia akan selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala kata perniagaan dengan Allah yang memang tak akan merugi ada 3 orang. Orang rajin baca Quran, orang rajin mendirikan solat, orang rajin bagi sedekah. Kita boleh tengok di antara sahabat Nabi yang sangat kaya sampai ke hari ini, siapa dia? Sayyidina Uthman ibn Affan. Sampai hari ini, sampai kiamat. Kerana apa? Tanah dekat depan Masjidil Haram yang ada Zam-Zam Tower tu, itu tanah yang dia wakafkan. Tanah yang dia wakafkan, hari ni Arab-Arab tu dia ambil hasil je. Faham tak? Mereka kerja, mereka buat ni ambil hasil gaji. Tapi kalau tanya siapa pemilik sebenar tanah tu, maka dia adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jangan sampai kiamat. Sampai kiamat. Selagi ada orang semayang kat situ, ada orang tidur kat situ, ada orang makan dekat situ, orang nak pergi Mekah apa semua. Selagi itu kekayaan Uthman bin Affan takkan, ataupun pahala dia takkan berhenti mengalir. Sebab tu kita sendiri pun kena ada azam nak bagi wakaf. Tidaklah wakaf Quran semata-mata. Kalau kita ada tanah ke, ada apa ke, kita nampak kekayaan kita ni Allah bagi banyak sangat, ada berapa puluh ekar ke, tariklah 1-2 ekar. Setengah ekar ke. Tak. Yang ni untuk kita bukan untuk orang pun. Itulah mungkin dia akan cari orang. Biasanya dia akan cari orang untuk tengok tempat tu kawasan apa. Kalau bangun sekolah tahfiz ke, rumah anak yatim ke apa ke. Tapi kalau kita dah ada, kita buat plan kita dulu. Paling senang buat tanah kubur. Tanah kubur. Okey kan? Tak tahulah, saya tak pasti. Tapi mintalah cadangan-cadangan orang arif dan saya tak tahulah, tapi mungkin antara benda yang kita boleh buat lah.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, macam saya kata tadi, bila Allah Taala janji bagi sesuatu, sebenarnya Allah Taala juga minta sesuatu sebab kita sedang berdagang. Jadi, bila Allah kata kami sediakan untuk engkau wahai Muhammad telaga Kausar ini, sebenarnya ada peristiwa yang menyebabkan Nabi kita monyok aja, sedih aja. Jadi bila Allah Taala kata kami bagi kat engkau hadiah berupa telaga Kausar, maka time tu Nabi pun tersenyum. Dapat hadiah rupanya. Tapi Allah kata aku bukan bagi saja. Ada imbal baliknya. Apa imbal baliknya? Fasalli li rabbika wanhar. Untuk engkau benar-benar mendapatkan janjiku ini, dirikanlah solat, lakukanlah sembelihan. Sebab tu at least tahun sekali kita dianjurkan untuk lakukan korban. Tapi kita punya raya kita panggil Aidul Adha. Betul tak? Datang daripada perkataan udhiyah. Udhiyah ni maksud dia apa? Sembelih. Anhar ni apa benda? Wanhar. Wanhar ni sebenarnya maksud dia tikam. Pernah tengok unta kena sembelih lagu mana? Mana ada baring. Cap. Sambil dia berdiri berjalan-jalan tu. Cap. Bismillah. So wanhar. An-nahr maksud dia tikam. Udhiyah maksud dia sembelih. Baringkan hadap kiblat. Bismillah. Pisau tajam. Tutup aurat dan semisalnya. Okey, jadi ini yang Allah Taala minta kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Kalau Nabi Allah Taala kata kami bagi kepada engkau telaga Kausar tadi, maka untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi kasarah tadi ni. Nikmat kita banyak ke tak banyak? Banyak ke tak banyak? Banyak. Saya semalam pergi minum malam tadilah. Habis kuliah maghrib tu ada satu kawan Melayu. Sama-sama mengaji kat Madinah dulu. Dia kata, Faiz, jom minum, lama tak jumpa. Saya pun kata, bolehlah minum ringan-ringan. Sikit-sikit bolehlah. So dia pun kata, tapi aku lapar nak makan kat kedai Arab. Saya kata, tak apalah. Duduklah kat kedai Arab. Duduklah berdua. Tiba-tiba datang satu Arab tu, order makan. Kawan saya ni pula kata, macam kenal lah Arab ni. Dia pun panggil lah kawan tu. Tiba Arab tu pun dia kata, ana uz'ijukum, aku kacau kalian ke ni? Saya kata, la. Idza anta wahdak ta'al, faddal ma'ana. Kata, kalau kau seorang lah duduk sama kata. So, bersembang. Dia kata, aku ni dah 8 tahun dah duduk Malaysia, dia kata. Dalam 8 tahun ni aku tak pergi mana-mana kecuali Mekah. 8 tahun ni aku pergi Mekah, Madinah. Mekah, Madinah, patah balik Malaysia. Saya kata okey lah. Dan dia kata ana astaghrib bi jama'ati maliziyun. Aku ni kaget, bukan kaget apa dia panggil istilah dia. Aku rasa pelik dengan orang Melayu ni. Sebab orang Malaysia ni pasal kalian memang telah menentukan waktu makan kalian. Pagi breakfast, lepas tu ada ni, lepas tu ada lunch, lepas tu ada minum petang, lepas tu ada dinner, lepas tu ada supper. Kami dekat Yaman, kami cuma ada 2 kali sahaja makan. Sama ada pagi, tengah hari atau tengah hari malam. Dan kami tak lebih daripada tu. Subhanallah, dia kata. Dan ini antara benda-benda yang dia kata, sebab itulah disebut Malaysia ni sebagai ummut ta'am ataupun ummul ma'kulat. Ibu kepada segala bentuk makanan. Nak cari kat mana? Malaysia. Betul tak? Kawan saya, dia pergi lah, kita cerita Mekah je lah. Dekat Mekah ada orang jual nasi goreng tak? Kat Mekah ada orang jual nasi goreng tak? Ada. Kan orang Indonesia ke masak apa, tapi sama tak sedap dia macam mana sedap nasi goreng kat Malaysia? Tak sama. Silap-silap ada orang, kalau dia pergilah makan sushi ke dekat Jepun, kadang-kadang sushi dekat Malaysia lagi sedap daripada sushi dekat Jepun. Maksudnya orang Malaysia ni dia boleh bid'ahkan benda tu, apa kita panggil lah, improvise benda tu, sampai jadi kadang-kadang jauh lebih sedap. Sebab tu orang Jepun dia pelik. Dia bawa motor EX5 tu datang kat Malaysia tu dengan keadaan dia kata inilah keadaan terbaik. Tiba-tiba dia nampak orang Malaysia dia punya pomen tu, dia bikin-bikin daripada gear 3 boleh jadi gear 4. Daripada tak ada clutch boleh ada clutch. Boleh terbang. Daripada patutnya lari 100 km sejam, boleh pergi 160 km sejam. Dia kata orang Malaysia memang bab-bab ni ajib. Dia kata. So yang semalam member saya tu pun dia ceritalah kepelikan dia dekat Malaysia ni. Dan dia kata antara benda pelik sekali, dia kata setiap hari Jumaat aku pergi surau mesti semua baca sejadah. Pelik aku. Padahal tak payah pun dia kata. Dia pelik benda tu.
Tidaklah setiap Jumaat Nabi akan baca sejadah dengan insan tu. Ini dia kata orang nak pergi kerja pukul 6.30 pagi pun hang baca sejadah lagi. Kan? Patut kalau tahu dah subuh dah semakin lewat. Kena pendekkanlah surah tu dan semisalnya lah. So yang ni kita kata pasal kita belajar kat sana, saya kata kita nampak view tu luas. Tapi orang duduk kat dalam sini dia dah diajarkan oleh nenek moyang macam tu kan. So dia pun rasa apa yang dia dah buat sekarang ni dah cukup dah. Okey, jelah patah balik cerita tadi. Okey, fasalli li rabbika wanhar. Jadi Allah Ta'ala minta kepada kita untuk dirikan solat sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi saya kata untuk Nabi Allah Ta'ala hadiahkan kepada Nabi Al-Kautsar, untuk kita Allah bagi nikmat yang sangat-sangat banyak. Di antara nikmat kita dekat Malaysia ni yang paling banyak adalah makan minum lah. Tempat tidur pun selesa, rumah pun selesa, kenderaan pun bagus. So Allah sangat-sangat minta dengan nikmat-nikmat yang aku bagi itu, fasalli, jagalah urusan solatmu. Semalam saya ada, alamak dah hilang dah ke nota tu. Ada ni, sekejap Alah janganlah hilang. Ni je, ada alhamdulillah. Okey, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fi Madarijis Salikin. Dia ada satu kitab nama dia Madarijis Salikin. Okey, Ibnu Qayyim dia kata apa? Inna li hadhil qulub iqbalan wa idbara. Hati kita ni dia tempat tinggal iman lah. Kadang-kala hati kita ni dia bersemangat, kadang-kala dia apa lawan tak semangat? Tak semangat lah. Kadang-kala dia bersemangat, kadang-kala dia tak semangat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa iza aqbalat fakhadhuha bin nawafil. Kalau hati kau di tengah bersemangat, tolonglah jaga semayang sunat. Tapi kalau hati kau dia jadi kurang semangat, at least jangan tinggal perkara-perkara wajib. Faham tak? Ini bagaimana nak mendidik hati supaya kita ni cinta kepada solat. Sebab ada orang dia rasa time dia nak semayang bersemangat tu dia jaga, tapi bila habis saja datang dia punya masalah-masalah ujian-ujian, dia langsung tinggalkan solat. Ini tak betul. Kita jangan macam tu. Sebab solat ni dia bukan pilihan. Dia adalah sebuah ketentuan. Siapa pun engkau, kaya, miskin, tua, bangka ataupun orang itu budak-budak lagi, selama mana dia mukallaf, dia memang diminta untuk dirikan sampai bila? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Okey, ayat last sekali. Inna syani'aka huwal abtar. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Ingat tak tadi saya kata surah ini sebelum kedatangannya wajah Nabi monyok, sedih. Kenapa? Kerana anak-anak Nabi SAW yang lelaki semua meninggal awal. Semua meninggal kecil-kecil. Jadi antara yang meninggal namanya Ibrahim. Bila Ibrahim ni meninggal saja, orang-orang Quraisy pun pakat-pakat berkata, innahu huwal abtar. Sesungguhnya dia adalah yang terputus. Apa maksud yang terputus? Lepas daripada dia ni tak akan ada penyambung lagi penipuan dia. Tu dia. Ni kata-kata Quraisy. Jadi ucapan-ucapan Nabi baru mati anak. Lepas tu kena ejek pula. Lepas tu kena pula ayat-ayat macam ni. Dia ni geng-geng terputus. Sebahagian pula berkata nama dia Al-As bin Wa'il. Dia kata Muhammad ni adalah orang yang terputus. Apa maksud terputus? Nanti kalau dia mati tak akan ada penyambung legasi dia. So kita relax je. Apa dia nak buat, dia buat. Tapi kalau nampak macam memberi ancaman, kita lawan. Dia adalah abtar. Jadi Allah Ta'ala kata, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Terputus apa? Terputus daripada semua kebaikan, terputus amalnya dan juga reputasi namanya. Siapa yang membenci Nabi kau? Abu Jahal. Ada tak dalam satu je cerita Abu Jahal ni baik? Sepanjang kita duk baca sirah Abu Jahal ni kan, walaupun kita pernah dengar yang Abu Jahal ni antara orang yang sangat mahir tentang architecture dan juga engineering. Abu Jahal. Apa nama panggilan asal dia? Abul Hakam. Abul Hakam, bapa segala bijaksana.
Abu Lahab pula bapa segala handsome. Abu Lahab pakcik Nabi. Abu Jahal bukan pakcik Nabi. Asal-asal orang akan panggil nama dia Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham. Abu Jahal ni, nama betul. Tapi orang Arab ni dia suka bagi gelaran-gelaran. So dia dipanggil Abul Hakam. Tapi kerana dia asyik lawan Nabi SAW, Nabi panggil dia Abu Jahal, dia redha pula. Bapa segala kebodohan. Faham tak? Lawan Hakam, bijak, lawan dia Jahal. So orang-orang panggil dia Abu Jahal, dia boleh menyaut pula. Kenapa? Tu dia. So, apa kata dalam tafsir As-Sa'di? Orang-orang yang abtar, yang terputus ni, maksudnya terputus kebaikan, terputus amal baik dia, langsung tak ada manfaat, dan reputasi namanya juga buruk sepanjang zaman. Sebab tu jangan benci Nabi SAW. Nah, ini yang innasya ni'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Apa yang terputus? Daripada kebaikan, seluruh amal, dan maka terputuslah daripada mendapat nama yang baik. Jelas tak? Sementara Muhammad SAW pula adalah sosok yang benar-benar sempurna, yang memiliki kesempurnaan, yang membuat manusia mengagungkan sebutannya, dan banyak penolong serta pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kata tafsir As-Sa'di. Allah Ta'ala alam. Itu saya kata kalau sempat nak masuk surah Al-Kafirun, tapi habis waktu dah. Nak cerita pasal inna a'tainakal kautsar ni tadi semua baca lah, pendek je kan. Tapi penceritaan dia tu banyak. Okey. Patah balik pada ayat yang kedua tadi, fasalli lirabbika wanhar. Macam kita semua sedia maklum, bila Allah Ta'ala suruh solat, sebenarnya Allah Ta'ala minta kita jaga hubungan dengan Allah. Bila kita disuruh sembelih, Allah minta kita jaga hubungan dengan sebab bila kita sembelih, kita dianjurkan untuk sampaikan daging kepada manusia yang lain. Sebab ramai di kalangan kita tak berkesempatan, tak dibukakan pintu untuk menjamah walaupun secubit daging. Jadi kadang-kadang di musim-musim inilah mereka akan rasa sedikit bermewah-mewah dalam bermakan, dalam menikmati makanan dan minuman. Jadi nak masuk syurga Allah bukan jaga hubungan dengan Allah Ta'ala saja, tapi lebih utama Allah kata jaga hubungan dengan aku dan juga dengan makhluk-makhlukku. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat sini untuk kita berehat sementara tunggu kelas berikutnya, Syama'il Muhammadiyah. Tadi Allah Azza wa Jalla uji saya bawa air sebenarnya. Tak dalam box. Sampai-sampai kat sini buka box tu, separuh box tu penuh air, terkuyup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuyup. Alhamdulillah. Tapi tak apalah. Allah Ta'ala tahulah. Sebab air tu ada sikit lagi boleh minum nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan apa-apa sebelum berhenti? Kau pun ada siapa nak bagi tandas pun silakan. Kau nak tanya, tafaddalu. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.